أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam semesta ini ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil al-kainat. Maka alam ini menunjukkan bahawa ada yang menjadikan, ada yang mengadakan, ada yang mentadbirkan, ada yang mengurus, memerintah dan seumpamanya. Maka tak lain tak bukan yang menjadikan alam ini tentulah yang mempunyai kuasa yang sangat besar. Zat yang mempunyai ilmu yang sangat luas. Zat yang maha sempurna, yang menjadikan alam yang sebegini besar, sebegini cantik, yang mana manusia tak mampu untuk mengadakan walaupun kecil. Maknanya alam ini satu perkara yang kita tak mampu nak buat. Manusia tak boleh nak menghidupkan walaupun sebatang pokok, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh nak menjadikan walaupun setitik air. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita lihat dalam kitab ini perhatian menunjukkan Allah yang menjadikan alam. Sesungguhnya jika seorang berfikir dan menilik memperhatikan kejadian alam ini, nescaya ia dapat petunjuk bahawa Tuhan yang menjadikan dia. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Quran pun banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita supaya berfikir ataupun suruh memerhatikan kejadian alam ini. Dalam satu hadis Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Maknanya berfikirlah tentang apa yang dijadikan oleh Allah tapi jangan fikir tentang zat Allah. Bagaimana zat Allah? Zat Allah tu bermula bila, sebelumnya apa, bagaimana, itu tak suruh kita fikir. Sebab akal kita tak sampai situ nak mikirkan tentang zat Allah. Cuma kita wajib mengatakan bahawa Allah itu wujud. Allah itu ada, yang adanya qadim, yang adanya bersifat qidam dan bersifat baqa. Sempurnanya Allah SWT itu kerana Allah ini adanya tidak ada permulaan adanya tidak ada kesudahan adanya. Adanya berdiri dengan sendiri, adanya tidak berbilang-bilang, ya, adanya sangat sempurna. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita disuruh berfikir tentang bagaimana Allah Ta'ala menjadikan alam ini, yang menunjukkan bahawa dah tentulah alam yang sebegini besar ini ada yang menjadikan dia. Maksudnya tak lain tak bukan ialah yang mempunyai zat yang mempunyai kuasa yang sangat besar, ilmu yang sangat luas dan seumpamanya. Sebab tu dia kata bila kita berfikir, maka kita akan melahirkan li ta'zim, akan lahirkan kebesaran pencipta ini. Tuan-tuan sekalian, kita bukan sekadar melihat dengan mata tetapi turun ke hati. Lihatlah dengan mata hati. Sebab tu dia suruh fikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini di antara ayat yang Allah Ta'ala suruh kita melihat kejadian ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah Ta'ala sebut, adakah kamu tidak melihat bagaimana kami menjadikan unta? Allah tak jadikan ibil, kan?
Bukan sekadar tengok je unta, semua orang pernah tengok unta. Tetapi kita mengkaji tentang sifat unta, kan? Satu binatang yang sangat ajaib. Sampai dirakamkan Allah Ta'ala dalam Quran. Satu binatang yang aneh. Dulunya menjadi transport utama kepada orang Arab contoh. Ya, pedagang-pedagang dan sebagainya. Unta ni tuan-tuan sekalian, pertama sekali dia binatang yang cukup tabah. Dia binatang yang sangat tinggi sabar dia. Dia boleh mengangkat barang yang berat. Dia boleh makan dan menyimpan makanan dan minuman dalam tempoh yang lama. Dia boleh berjalan jauh. Ya. Dia boleh berjalan satu tempat itu tanpa sesat. Ni unta. Allah Ta'ala jadikan unta tu ada GPS. Kita baru pakai tuan-tuan. Unta lama dah pakai GPS. Waktu unta ni, menurut kajiannya, kalau sekiranya kita naik dia, kita beritahu dia, unta, bawa ke Sungai Lembing. InsyaAllah dia bawa ke Sungai Lembing. Dia tak bawa ke Sungai Karang. Ya? Kalau kita nak kona ke Sungai Karang, dia tak akan berjalan. Dia kata, jangan tipu aku. Walaupun dia tak pernah sampai Sungai Lembing. Ini cerita unta. Ya. Dia binatang yang, katanya binatang yang ajaib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya. Unta kalau nak sembelih dia, suruh dia duduk je. Dia akan duduk. Kan? Jadi duduk, mudah sembelih dia, tak payah nak beria. Ya, tak macam binatang lain. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana aku menjadikan langit. Wa rufi'at, dan langit itu aku angkat. Langit ni tuan-tuan sekalian dia terangkat. Tak ada tiang, tak ada dinding, tapi tak pernah runtuh, tak pernah jatuh hingga hari ini. Dah tentulah ada satu kuasa yang mentadbir dia. Dan hari-hari kita tengok langit. Keluar pada surau kan nampak langit. Tapi bukan sekadar tengok dengan mata, lalu kita fikir. Maka dengan fikir inilah akan menimbulkan rasa kebesaran Allah pencipta ini, yang menunjukkan bahawa langit itu sebenarnya ada pencipta dia. Ada yang menjadikan dia. Mana mungkin langit yang terangkat ini tidak ada yang menjadikan dia. Tak mungkin dia datang dengan sendirinya. Sebab tu dalam kitab ni kata, maka hendaklah kita berfikir, menilik, memperhatikan kejadian alam ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan jabal, ya, bukit-bukit, gunung-gunung ini. Sebagai apa Allah Ta'ala jadikan bukit bukau ini, gunung-gunung yang tinggi ni? Kenapa Allah Ta'ala cipta bukit? Sebagai penguat kepada bumi ini. Bumi ni kukuh, bumi ni kuat kerana ada pasak dia, ada penguat dia, iaitu gunung ganang ini. Sebab tu jangan ganggu dia. Ya, bukit bukau tu jangan ditarah dia. Hutan-hutan yang ada di atas bukit itu jangan digondol dia. Sebab dia tu penguat kepada bumi. Sekiranya manusia musnahkan ini, maka terimalah akibat dia. Sebab itu kerosakan itu berlaku pada tangan-tangan manusia itu sendiri. Gondol bukit, tempat tadahan hujan, maka apabila hujan lebat turun, dah tak boleh nak ditadah air ini laju mengalir ke sungai. Tak ada lagi tadahan berupa pokok-pokok yang besar, hutan dan sebagainya, habis kena tebang. Akhirnya air yang turun itu laju turun ke sungai dan dia mendatangkan musibah banjir yang besar. Ini dia so fikir kan. Mana nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan gunung ganang itu. Baik, maka dia kata umbi dan puncanya ialah dari mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana kenyataan di bawah ini. Menunjukkan bahawa Allah yang Maha Esa ni, yang mencipta dan menjadikan alam ini, kita lihat bukti-bukti dia, keterangan-keterangan dia yang menunjukkan Allah lah yang menjadikan alam ini. Baik, yang pertama dia kata, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi-kerusi, meja dan sebagainya,
Nescaya kamu dapati kerusi-kerusi meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan kamu percaya ada yang membuatnya. Tuan-tuan sekalian, dia bagi contoh masalah mudah je. Meja yang depan yang kursi yang saya duduk, meja yang ada ni, ataupun surau kita ni, peralatan-peralatan yang ada ni, semua orang akan kata ada yang mereka dia, ada yang tukangnya yang menjadikan meja ni ataupun yang menjadikan kursi ni. Semua orang kata gitu. Tak ada orang kata meja ni datang mana. Entahlah, tiba-tiba datang. Surah tak tempah, tak beli, tak ada apa, tiba-tiba dia jadi dengan sendirinya. Akal tak boleh terima. Tiba-tiba meja ini dia berlaku dengan kejadian sendiri. Melainkan semua orang percaya bahawa meja yang ada ini dah tentulah ada yang buat meja ini, dipanggil tukang meja. Dan tukang meja ini sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertamanya dah tentulah ianya mempunyai ilmu tentang buat meja. Dia ada ilmu tentang buat meja. Kalau tak ada ilmu tentang buat meja, tak jadi meja lawa ni rasanya. Kalau suruh saya buat meja ni, tak tahulah. Balik ke maknya. Ya. Maka dia ada ilmu dan ada kemahiran untuk buat meja ni. Dia ada kehendak untuk buat meja ni. Dia boleh menentukan nak buat bentuk macam mana. Nak luas, nak besar, panjangnya mana, lebarnya sekian-sekian, tingginya sekian-sekian. Dia ada kemahiran untuk menentu kehendak dia buat tu macam mana. Dan tukang meja ni yang pentingnya, dia ada kederat. Dia ada tenaga untuk buat meja ni. Dia bukan orang sakit. Dia bukan orang lumpuh, kan? Dia mampu untuk buat ketukangan meja ini. Kalau sekiranya dia lumpuh, nak mengangkat nak pegang tukur pun tak larat, nak angkat kayu pun tak boleh, nak kerat pun tak boleh, maka tak jadi meja. Maka dah tentulah si pembuat meja ini ada ilmu, ada kehendak, kemudian ada kuasa nak buat meja ini. Semua ini menunjukkan bahawa kita yakin bahawa meja ini dibuat oleh tukang meja. Jadi dia suruh tengok semua ni. Kan, surau kita yang begitu lawa. Datang kali ni lawa, tuan-tuan. Takjub kita. Ya. Saya pijak-pijak tadi tenggelam kaki. Inilah surau-surau, salah satu surau yang saya pergi, masjid yang boleh tenggelam kaki. Mahal kapal ni. Ya, tahniah. Ya. Dan kita doakan makin ramailah orang. Dan disebabkan kapal baru. Ya, disebabkan kita dah renovate ni cukup cantik. Seronok, sepatutnya orang seronok datang. Ya, kita doakan supaya ahli qaryah kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita terbuka hatinya untuk memakmurkan surau yang comel ni. Ya. Nak apa lagi, kan? Kat rumah tak ada kapal macam ni, tuan-tuan. Tak tahu rumah tuan-tuan lagi tebal kapal. Rumah saya tak ada. Ya. Selesa sangat. Ada aircon. Ya. Nak sejuk lagi pasang kipas. Nak ceritakan nikmat yang cukup indah lah duduk rumah Allah Ta'ala ni. Apa lagi yang kita nak? Rugi sangat-sangatlah. Ya, kalau sekadar kita rehat saja di rumah, ya, bukan kita tak mengetahui adanya program agama, rugilah, bagi saya rugi. Kita tak nak jadi orang yang masanya berlalu begitu saja. Kita ni ada 3 keadaan je, tuan-tuan sekalian. Hidup kita ni ada 3 saja. Yang telah, yang sedang, yang akan. Inilah yang kita berada sekarang. Yang telah berlaku, pasti berlaku dan akan ditinggalkan selama-lamanya. Waktu muda kita tak akan kembali lagi. Semalam dah kita tinggalkan, minggu lepas dah kita tinggalkan, bulan lepas, tahun lepas. Kalau kita dah pencet, zaman kerja kita dah tinggalkan. Semua itu telah berlalu. Hari ini kita sedang berhadapan perkara yang sedang berlaku. Allah Ta'ala takdirkan masih panjang umur kita. Sekarang ni kita sedang hidup. Boleh bernapas, boleh melihat, boleh mendengar, masih ada tenaga, masih ada upaya untuk berjalan, masih mampu untuk bekerja.
gunakan masa yang sedang ini untuk berbakti pada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang akan berlaku, innahu sayujad, selagi akan datang. Yang selagi akan datang ni tuan-tuan tak pasti. Dalam ilmu Allah, ilmu Allah innahu lam yujad, kita tak tahu. Apa yang berlaku pada kita selepas ini, kita tak tahu. Kita hanya mampu untuk merancang. Kita sangkakan besok banyak perkara kita nak buat. Kan, kalau saya besok mikir pagi-pagi, kan, terpaksa bergegas ke Masjid Afzan, ada kuliah subuh. Ni perancangan saya. Kemudian lepas kuliah subuh, mungkin orang masjid ajak pergi minum. Ni merancang dah, kan, orang ajak pergi ngetes sekejap. Kemudian pukul 9 kena kejar kuliah duha di Masjid Kampung Padang, kuliah muslimat menunggu. Ini perancangan kita, kan. Tengah hari boleh rehat sekejap, petang besok merancang lagi. Pukul 6 dah terpaksa tayar bergolek, ada kuliah di Cini, pada Cini 3, kena pergi awal sikit sebab jauh. Ini perancangan yang belum berlaku lagi, tetapi akan berlaku besok. Harus Allah Ta'ala nak jadikan esok ataupun tidak. Ataupun esok itu ada, tapi kita pula Allah Ta'ala tiadakan. Kita tak tahu akan datang. Perkara selepas ini kita tak tahu, sama ada lepas ini kita masih bernyawa ataupun tidak. Esok ada, tapi kita pula tidak ada. Rupa-rupanya kita dah berada di alam lain. Dan masa itu singkat. Tuan-tuan sekalian, singkat. Masa kita hidup ni singkat. Sebab tu biarlah yang singkat itu berlalu dengan perkara yang manfaat, kan. Tuan-tuan sekalian, takdir mati pukul 8 pagi. Pukul 4 petang kita dah berada di dalam tanah. 8 pagi masih ada lagi di atas tanah. Orang akan uruskan kita, orang akan mandikan kita, kapankan, solatkan, menunggu waris, menunggu sahabat saudara mara, menziarahi jenazah kita. Kan, mungkin dalam tempoh pukul 10 orang mati pukul 8, ada lagi atas tanah. Pukul 10 pagi orang mulalah memandikan kita. Kemudian siap kapan semua, lebih kurang dalam pukul 11. Pukul 12 orang dah ramai berkumpul. Barangkali waris kata, tunggu sekejap, anak nak balik, anak sekarang on the way. Tunggu sampai pukul 2. Kemudian pukul 2 selepas zuhur, semua ramai orang sembahyangkan kita. Dan kita masih berada di atas, tuan-tuan sekalian. Kemudian setelah disembahyangkan, mulalah kita dimasukkan ke dalam kenderaan terakhir kita, van jenazah. Hari ni kita tengok aja, ya, tak ingin nak naik, tapi akan datang pasti naik. Hari ni tengok je van jenazah lalu, siapa mati. Maka tibalah giliran kita. Maka inilah perjalanan akhir kita. Sampai ke kubur pukul 3. Pukul 3 petang semua dah menunggu. Yang menggali kubur, yang menguruskan, dah mulalah mengangkat mayat kita daripada atas tanah ini. Lalulah dibawalah perlahan-lahan masuk ke dalam tanah. Tuan-tuan sekalian, akhirnya apabila dimasuk, sama ada dimasuk kerandanya ataupun dibuat lubang lahat dia, sama ada lubang lahat tengah ke ataupun tepi ke, tempat masing-masing berbeza. Lalu dimasukkan kita, kemudian dikambuslah kubur kita. Tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya pukul 8 pagi tadi kita berada di atas tanah, dan pukul 4 petang rupanya kita dah berada dalam tanah. Singkat tak? Itu realiti kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab itu dia kata, maka kita tengok bagaimana Allah menjadikan ini, kan? Dan kita yakin sungguh-sungguh setiap apa yang ada ni dah tentu ada yang menjadikan dia. Yang berupa kerusi-kerusi meja yang dibagi masalah tadi contoh. Ya, surau yang begitu cantik, kita yakin orang yang buat itu mempunyai kemahiran yang tinggi, kan? Kita tengok ni belak depan Allah, kagum tuan-tuan, ya. Khusyuk sembahyang tadi. Nak ceritakan atas ni, ya. Rasa kita rasa kondusif sungguh.
Rugilah kalau orang tak masih lagi tak datang. Saya ucap tahniah pada yang tak kuasa berusaha bersungguh-sungguh kan nak mengindahkan surau kita ni. Yalah, kita doa lah, mudah-mudahan mereka ini bersama dengan kita insya-Allah. Baik. Demikian juga segala kejadian alam ini tidak boleh ada melainkan ada yang membuatnya dan yang mengadakannya. Yang demikian dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktikad dan percaya alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan adanya itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita lihat kainat ini, alam semesta yang sebegitu cantik ini, maka dah tentulah kita berfikir, mana mungkin ada dengan sendirinya. Ya. Dan siapa yang nak mentadbir yang sebegitu indah ini? Matahari terbit sebelah timur, turun sebelah barat, mengikut dia punya landasan dia, rel dia. Planet-planet ni banyak di atas sana, tak pernah berlaga antara satu sama lain. Adanya siang, masuknya malam, bersilih ganti. Siapa yang mentadbir ni? Maka dah tentulah akal mengatakan adanya satu zat yang sangat besar kuasanya, adanya satu zat yang sangat maha luas ilmunya, tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan puan-puan, ada satu kisah seorang askar. Askar ni tuan-tuan sekalian, dia bukan Islam. Dia selamat daripada perang. Dia pergi perang, lalu dalam peperangan ni dia cedera, kan? Bila dia cedera, tuan-tuan sekalian, dia lari. Dia lari, sampailah dia dalam hutan. Kemudian dalam hutan ni dia jumpa satu gua, tuan-tuan. Dia masuk dalam gua ni, maka dia pun sedang sakit ni, dia pun terbaring, tertidurlah dalam gua ni. Lalu dijumpai oleh seorang lelaki tua. Lelaki tua ni dia duduk dalam gua, kan? Gua tu rupanya tempat duduk dia. Lalu lelaki tua ni tengok, ini askar ni. Ya, dan askar ni, lelaki ni tahu ini bukan Islam ni, dia kata. Tapi dengan kebaikan lelaki ni, pak cik ni tadi rawat orang askar ni tadi. Dia pun bawa askar ni ke dalam gua ni, lalu dirawatnya sehinggalah askar ni sembuh. Tuan-tuan sekalian, apabila askar ni sembuh, lalu pak cik ni kata, kamu dah lama dah duduk dalam gua ni, daripada semenjak sakit, alhamdulillah sekarang dia dah sembuh. Jadi mari kita keluar gua, dia kata. Kita melihat suasana ataupun keadaan di luar sana. Lalu dia pun berjalanlah dengan pak cik ni. Keluar daripada gua ni, dia berjalan. Tak lama kemudian, tak jauh daripada pintu gua ni, dia nampak tapak kaki harimau. Jadi askar ni tadi dia nampak tapak kaki harimau. Dan kesan tapak kaki ni baru lagi. Kemudian dengar suara harimau, kan? Lalu askar ni kata, pak cik, sini ada harimau, dia kata. Sini ada harimau, jom kita balik, bahaya ni, bahaya. Sebab ada tapak kaki harimau, kemudian ada bunyi suara harimau. Dah tentulah ada harimau kat sini. Bukan bunyi suara harimau, ada lembu situ. Tak kata ada lembu, mesti kata harimau, sebab suara harimau. Tapak kaki harimau, orang tak kata tapak kaki tapir. Beza tapak kaki tapir dengan tapak kaki harimau. Lalu dia kata, ni pak cik bahaya ni, sebab harimau ada kat sini, mau kita balik ni, kan mati kita bantai dekat harimau kan. Lalu pak cik ni dengan tenang menjawab. Dia kata, wahai budak muda, kamu sangat yakin kamu ni, dengan melihat tapak kaki harimau ni saja, kamu sangat percaya bahawa adanya harimau itu. Dan baru kamu tengok tapak kaki harimau, tak nampak pun harimau. Tetapi kamu yakin bahawa harimau itu wujud, ada. Maka wahai budak muda, kamu perhatikan keliling kita ni. Bukit bukau yang sebegitu besar, hutan pokok-pokok yang sebegitu subur. Maka dah tentulah dengan tanda-tanda ini adanya yang menjadikan ini. Tanya main pak cik ni. Ya, ini sifu ni, tahap makam tinggi ni.
Ya, dia kata dah tentulah ada yang menjadikan dia. Barulah tersentak askar. Ya, nak menunjukkan adanya Allah yang menjadikan semua ini. Baru nampak tapak kaki harimau, kita dah yakin harimau tu ada. Tapi ada tak kita yakin bila melihat sekeliling kita ni, gunung-gunung, bukit-bukit, laut, sungai, tasik, muka bumi yang sangat subur, dah tentulah semua ini tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka iktikad kita yakin sungguh-sungguh bahawa dengan kita melihat semua ini, maka dah tentulah ada yang mengadakan, ada yang menjadikan dia. Mana mungkin dia berlaku dengan sendirinya. Tuan-tuan sekalian, akan mengatakan begitu. Contoh, kalau kita kata alam ini berlaku dengan sendiri, kan? Kita kata alam ini dia tabi'i. Kita kata tabi'i ini maknanya semula jadi. Maksudnya dia berlaku dengan tiba-tiba. Macam meja ni, boleh tak kita kata tiba-tiba ada? Tak boleh. Ya. Kita mesti tak percaya tiba-tiba ada meja ni tanpa ada menjadikan dia. Begitu juga dengan alam ni. Kita kata alam ni terjadi dengan sendirinya. Baik. Kalau sekiranya kita kata begitu, maknanya alam ni, tuan-tuan sekalian, sebelum dia ada, dia tidak ada, betul? Sekarang ni alam ada, maka hilanglah tiada, betul? Bila ada, maka hilanglah tiada. Bila tiada, maka tidak ada, betul? Pening kepala, mai ada tak ada. Ya. Baik, sekarang ni nak ceritanya alam ni, kalau sekiranya dia tidak ada, maka dah tentulah ada tu tiada. Hilanglah ada, maknanya sekarang ni alam tu tiada. Maka akan mengatakan dah tentulah perkataan ada tiada ni sama. Ada tiada ni sama. Maka daripada tiada, perkataan ada tiada, alam ni asalnya tidak ada. Kemudian tiba-tiba alam ini ada. Tuan-tuan sekalian, kalau kita kata tabi'i tadi, sebelumnya dia tidak ada, kemudian ada. Maka apabila alam ini ada, maka hilanglah tiada, betul? Betul lah kan? Bila ada, hilanglah tiada. Kan? Maka apabila dia ada, hilanglah tiada. Persoalan sekarang ni, bagaimana tiba-tiba dia ada tanpa ada yang mengadakan? Tiba-tiba ada. Siapa yang memberatkan ada ini? Masalah ni, puas mikir ni, siapa yang memberatkan ada ni? Asalnya dia tidak ada. Asalnya tidak ada, kemudian ada. Lalu kita fikir, siapa yang memberatkan ada ni? Sebab apabila ada, hilanglah tiada. Persoalan sekarang ni, siapa yang memberatkan ada ini? Macam meja ni, asalnya tidak ada, kemudian ada. Maka asalnya dia tidak ada, kemudian adalah meja putih ni depan ni. Maka dah tentulah kata ada yang memberatkan ada ni. Siapa yang memberatkan ada ni? Dah tentulah AJK Surau, dia order meja ni. Kemudian dia tempah di mana-mana. Dah tentulah meja ni dibuat oleh tukang meja. Kita yakin sungguh bahawa meja ni ada yang mengadakan. Begitulah dengan alam ini. Mana mungkin dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang memberatkan adanya. Tuan-tuan sekalian, ini perbahasan yang kita jumpa ni dalam burhan ataupun keterangan tentang dalil sifat 20 ni. Tapi nak jumpa lambat lagi lah. Saya jangka dalam 4 tahun setengah lagi. Sabar je lah. Yang ini tak sampai ke sifat 20, tak sampai lagi ni. Baru kenyataan yang kedua ni. Ya. Dan kalau kita jumpa belajar sifat 20 nanti, apa tu sifat mustahil pula. Kita bincangkan pula sifat mustahil ataupun baca sifat mustahil. Kemudian baru kita jumpa burhan, keterangan dia, dalil menunjukkan sifat wujud apa. Kidam apa, baqa ada, apa dia. Itu penting. Ya, mengaji tentang bagaimana membicarakan tentang sifat Allah SWT yang maha sempurna ini. Baik. Kemudian yang kedua, kamu siasat lebih jauh lagi
tak kala kamu perhatikan perbuatan-perbuatan tukang kerusi-kerusi dan meja-meja itu bersalah-salahan. Dia so kita tengok lagi. Baik, dia kata antara satu-satu meja kursi yang dibuat oleh manusia ni dia tak sama. Ada lawa, ada kemas, ada antik, ada comel sangat, ada yang sangat menarik perhatian kita. Sebab tu dia kata bersalah-salahan di antara perbuatan-perbuatan tukang kursi dan meja ni. Ada yang molek dan ada yang hodoh. Dan ada yang sempurna dan ada yang kurang. Ada kita macam rumah lah tuan-tuan sekalian. Kadang tukar rumah ni kalau dia tu mahir betul-betul cantik buatan dia, kita puas hati. Setengah tu ada yang buat kadang-kadang dah siap tapi kita masih buku lagi hati, tak puas hati sungguh. Ya, ada je tak kena. Apa yang kita nak tu lain yang dia buat, contoh dia. Maka dia kata ada yang sempurna dan ada yang kurang. Maka yang molek dan sempurna itu sentiasa menerima bertambah-tambah molek-molek dan sempurna. Kita ni tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku masa zaman ni daripada dulu sehinggalah sekarang, setiap apa yang dibuat oleh manusia ni dia bertambah cantik, bertambah molek. Tukar orang dulu dengan tukar orang pada hari ni, orang bertambah. Dulu tak ada rumah batu, ya, tak ada bangunan mencakar langit, tak ada. Tapi daripada dulu orang buat bangunan mula barangkali mula setingkat, 2 tingkat, paling-paling tinggi 5-6 tingkat. Tetapi dengan kemajuan yang ada ni bertambah dan bertambah molek, akhirnya sampai orang boleh bina menara 188 contoh. Kan? Kita puas mikir 188 rupanya 188 meter kan. Menara 188 contoh. Ramai mungkin di sini ramai lagi tak naik, termasuk saya. Ya. Imam-imam duduk menara tu dah lama, kita masih tak naik lagi. Ya. Sebab kita yalah kadang duduk tempat kita ni tak berapa, tempat lain nak pergi sangat. Tempat sendiri ni tak berapa nak. Macam kawan saya lah. Dia kata bahawa saya dah duduk Kuantan ni 25 tahun. Tapi saya tak pernah sampai Sungai Lembeh. Pelik tak tuan-tuan? Memang pelik lah. 25 tahun duduk Kuantan tak pernah sampai Pekas Sungai Lembeh. Saya kata pelik lah. Ya. Baik, sehingga dia kata kamu dapati segala ketukangan orang yang kemudian lebih molek, lebih sempurna daripada tukang yang dahulu. Kan? Maknanya orang sekarang ni lebih cantik, lebih moden, lebih molek ciptaan dia daripada orang dulu-dulu. Nyatalah dia kata. Dengan sebab lebih kepandaian orang yang kemudian kerana melihat perbuatan orang yang dahulu, demikianlah sehingga sekarang tiada kesudahan bertambah-tambah molek dan sempurna. Tuan-tuan sekalian, betul lah sebenarnya. Ya. Sebab itu dia kata, kenapa? Sebab maka dengan perhatian ini nyatalah pula sekalian manusia itu dalam kekurangan dan lemah. Hanya qadar yang dianugerahi Tuhan akan dia ilmu dan kekuatan jua. Kalau tidak, tentu manusia itu telah membuat dengan sempurna terus. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni ketukangan orang sekarang cantik kerana melihat orang dulu. Kan? Kalau tidak, terus pandai. Dah tentu zaman Nabi, lama dah ada telefon macam kita ni. Kenapa zaman Nabi tak ada handphone, tak ada handset canggih macam kita? Zaman kita dulu pun tak ada. Maka dia sedikit demi sedikit. Kerana orang, dia memerhati, dia tengok orang terdahulu. Dia belajar dan belajar, maka dia perbaiki, dia bertambah cantik, bertambah molek. Tuan-tuan tengok telefon kita ni kan. Dulu mula-mula keluar tahun 80, 90-an ke apa. Motorola ke apa, yang besar tu, berapa besar. Ya. Tapi kalau dapat beli yang besar ni, telefon handset kita, masa tu pakai cukup lengah tangan ni. Ya. Maknanya masa tu dapat tu rasa bangga sangat dah, sebab kita antara orang ada telefon ni. Kemudian dia mula sedikit kecil sikit, dapatlah apa Motorola yang ada apa tu, antena tu kan.
0110 0110 kamu. Lepas tu kemudian bertambah ada pula Nokia, tekan dia bertambah sikit-sikit. Akhirnya dapat telefon yang jenis slide macam ni kan. Bertambah canggih. Sekarang ni makin canggih lah dan slide. Ya. Akan datang ni kita tahu kena gaya. Ya, nipis ya, makin apa dulu dah 2-3 boleh pakai isyarat mata je. Kita pandang juling kanan, dia pergi kanan. Dia kiri. Tak payah pakai jari dah. Akan datang ni tak tahu macam mana. Maka bertambah molek dan bertambah molek. Kalau tidak, daripada dulu dah molek. Nak ceritanya dah molek. Macam kereta Proton Saga tahun 85 kan, 86. Mula-mula keluaran lah Proton Saga. Lepas tu dia pergi kepada wajah, pergi kepada wira, pergi kepada macam-macam sampailah sekarang ni. Dia semakin cantik dan semakin canggih. Kalau tidak, dah tentulah dia terus cantik terus. Tetapi manusia tu dia serba kekurangan. Maka dia tidak sempurna. Dia belajar dan belajar. Akhirnya daripada dia belajar dulu dah, maka belajar daripada orang dulu, maka dapatlah hasil pada hari ini. Dan yang ketiga, kamu pandang pula kepada kejadian manusia. Tanah Selang dia suruh tengok kita pula. Bulan, matahari, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, sama ada yang kecil atau yang besar, maka kamu dapati tiap-tiap satunya telah dijadikan cukup lengkap dengan aturan dan kejadian yang elok dan hikmah yang pelik. Seperti yang ada tersusun pada manusia itu, iaitu berakal, bertutur, mendengar. Ni tengok pada kita ni pun sangat ajaib lah tentang Selang. Ya, ada 2 kaki, tak tumbang kita. Patut cuba dua kaki jatuh tak? Jatuh. Kita ada 2 kaki, boleh berlari. Ya, boleh berjalan steady je. Allah Ta'ala jadikan. Ya. Ada tu makhluk tu kaki pun tak ada, tapi lebih laju daripada kita. Berjalan dengan perut, tuan-tuan. Dah lagi pelik. Ular kan, ular mana ada kaki. Dia boleh berlari dengan perut, pelik tak? Kan? Ulat apa tu? Ulat guntur, kaki beratus-ratus, tapi steady, slow and steady. Tak pernah pula belik-belik kaki dia berjalan. Walaupun kaki banyak. Ini semua perkara yang aneh. Kan? Tengok pada tubuh badan kita ni, daripada ujung kepala sampailah kepada ujung kaki, daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni, Allah Rabbi, semuanya ajaib kan. Mata ada 2. Mata ada 2, pandang ke depan, kecil je mata, tapi semua boleh masuk. Dan taslian Ustaz selalu dia teka-teki, apa dia benda kecil semua boleh masuk. Kita puas mikir benda pula. Benda kecil tapi semua boleh masuk. Macam lah budak ni jawab, semua salah. Lah Ustaz kata, benda kecil semua boleh masuk ialah mata, dia kata. Kenapa pula? Pandang bukit-bukit masuk, pandang laut masuk, pandang gunung-gunung masuk, pandang sungai-sungai masuk, pandang orang-orang masuk, semua masuk. Benda kecil je tuan-tuan. Inilah nikmat yang sangat besar kan. Saya ceramah kat budak sekolah rendah. Dia kata apa? Alhamdulillah, dia kata syukur sangat kita ni Tuhan buat 2 mata ke depan. Ada seorang budak ni, lah Ustaz, kenapa dia tak buat satu depan satu belakang? Kan? Saya khabar dia, awak nak tak kalau mata satu depan satu belakang? Dia kata boleh tengok belakang dia kata. Saya khabar nak tak? Cuba bayangkan kalau kita ni ada mata satu depan satu belakang, lawa tak? Tak lawa. Kan? Kita ni berani, saya khabar dia, kita ni awak nak tahu, berani keluar malam ni sebab tak nampak belakang. Kan? Kalau nampak belakang tak berani kita keluar. Tapi sebab tak nampak belakang lah kita keluar. Baru dia mikir menung dia kan. Bayangkan kalau ada satu depan, satu belakang tak lawa kita ni, mampu orang tanda kita. Siapa nak nikah kita? Kan? Sanding semua orang pelik. Dia ni keturunan Dajjal ke dia bukan? Ada satu mata depan. Tengok, 2 tu dah comel sangat. Tuhan bagi kita ni comel sangat dah. Ada pula kening kan atas mata, bulu kening. Bulu kening tengok Tuhan jadi. Mana pernah panjang. Kan? Macam itulah bulu kening. Sejak lahir sampai tua. Tapi rambut panjang. Cuba Tuhan terbalik kan. Rambut tak panjang, bulu kening panjang. Payah tak? Payah kita kan. Panjang bulu kening. Bila
dengar kuliah nunduk, nak tengok muka ustaz ngangkat, jadi satu kerja. Dia nak cerita kan. Allah sempurna sangat dah. Kemudian hidung kita ada 2 lubang. Cuba Tuhan jadikan selubang je lawa dah. Dah selubang besar pula. Weh, rasa tak ada orang nak ngorak kita. Siapa nak belakikan kita? Kan? Ada 2 lubang tu cukup comel dah. Kemudian ke bawah pula lubang tu. Cuba Tuhan congekkan ke atas lawa dah. Cuba bayangkan kalau lubang hidung kita tu congek ke atas. Bila hujannya lentang bukan lari. Dah air jatuh kan. Macam mana nak cerita kan. Comel. Benda lagi yang kita nak. Turun ke bawah ada pula mulut. Allah Rabbi. Bibir kita. Comel sangat bibir kita ni. Adanya gigi, ada lidah, ada gusi, ada langit. Tu semua nikmat. Bila makan saja rasanya di sini. Sedap makanan ni tuan-tuan sekalian di mulut. Sedap makanan di mulut bukan di perut. Sebab tu orang sanggup makan pergi jauh. Mana hari ni? Pergi Temeloh makan patin ni. Nak makan patin pergi Temeloh tuan-tuan. Sikit punya jauh lagi. Kenapa? Nak rasa sedap di mulut. Kan? Sebab tu bila dia muji makanan, ketika makanan di mulut itulah sedapnya. Kerana ada sempurnanya kita ni. Ada lidah yang sihat, ada gigi. Bila dah telan, tak apa sedap dah. Kan? Ada orang kata lepas nak tak habis-habis ngapa sedap. Dia khabar kau sedap tu makan ni sedap sungguhlah. Pak dia tak ada dah. Dia dalam mulut telah sedap. Kan? Dia bila makan dalam mulut nak masuk tu sedap, dah masuk dah tak sedap. Kemudian yang kedua, Tuhan bagi lagi sedap bila? Waktu nak keluar pula. Kan? Tak perasan. Kan? Mula-mula nak keluar tu, Allah Rabbi tuan-tuan sekalian. Kan? Masa neran tu sedap. Orang manggil tak nyaut dah. Kan? Betul, waktu itu sedap sangat. Kalau ada lah CCTV tengok muka kita, ngeri tengok. Nak ceritanya. Masa itu nikmat sungguh. Sebab tu ni ajaib sungguh. Tuan-tuan cabut. Allah Ta'ala cabut sikit je. Allah Ta'ala cabut gigi pun kita sehati dah tuan-tuan. Kan? Tak ada gigi, susah dah kita. Bila raya korban, orang hantar daging korban sengih lah seorang-seorang. Nak makan pun kita tak boleh nak ngunyah. Gigi dah tak ada. Alhamdulillah ada gigi palsu tu pun tak seperti mana gigi asal kan. Kadang dah tak ada gigi ni, nak makan benda yang kita selera sangat sate. Tengok orang gigi cantik. Makan sate ni 10 cucuk seminit tuan-tuan. Kan? Sebab kemas. Gigit kemas, kunyah kemas. Cuba kita tak ada gigi. Cucuk 10 minit. Kia-kia. Cabut luh, licin. Dah cabut tak boleh kunyah. Kan? Bila cabut tak boleh kunyah. Dah nak buat mana? Kemang 5 minit. Kemang macam gula-gula. Kembang sate ni botelan. Mana nikmat dia? Tak ada nikmat. Sebab tu nak ceritakan nikmat ni Allah Rabbi. Ni Allah Ta'ala suruh perhatikan, suruh tengok. Saya selalu bagi contoh budak-budak. Tengok jari seraba. Allah Ta'ala jadikan jari kita ni tak sama panjang. Saya kata. Kan? Cuba Tuhan jadikan sama panjang. Payah tak kita? Payah. Sebab kerana tak sama panjang inilah kita boleh pegang, kita boleh kucuk, kita boleh makan, kita boleh kerja. Ibu jarinya tak panjang, anak jarinya tak panjang. Cuba kalau semua panjang. Tak boleh buat gini. Kan? Nak makan pun tak boleh. Lah kita menyudu macam itik gitu. Mana sedapnya. Kan nak ceritanya ni semua ni dia suruh fikir, kan fikir. Allah Rabbi. Tentang silan cantik sempurna sangat dah. Kan tengah-tengah dengan kuliah ni sakit perut kan. Sakit perut berlari pergi tandas. Kita pun duduk cangkung. Keluar je benalah, tak ada petik suih mana-mana. Tak ada. Kan? Cuma dengan guna sekali je, tekan je. Teran je keluar. Kemudian Tuhan jadikan pula nikmat dah keluar jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Tuhan bagi pula nikmat graviti. Ada graviti ni cukup besar nikmat tuan-tuan sekalian. Boleh hidup manusia. Cuba tak ada graviti. Berak tak jatuh ke bawah, marah dah orang. Habis kita. Orang kencing jatuh ke bawah, kita pancing, habis mengecik mengata. Kata keluar pintu, buka pintu ngikut kita. Habis kena muka orang. Ni semua ni suruh kita fikir. Betapa besarnya nikmat Allah SWT ini. Sebab tu dia suruh tengok. Ya.
Dan apabila kamu tilik kepada bumi, bulan, matahari, binatang, tumbuh-tumbuhan, maka adalah segala perkara-perkara itu semua daripada segala manfaat, maslahah dan hikmah yang melemahkan segala akal cerdik pandai memikirkan kejadian itu. Tak silap. Nak cerita panjang lah. Ya. Binatang Tuhan jadikan tu macam-macam kita boleh kaji. Saya tengok penyu, tak silap. Penyu bila dia bertelur, dia akan naik pantai. Dia telur, dia kambuh dan dia tinggalkan telur dia. Tak pernah jumpa penyu tunggu telur dia. Dia akan tinggalkan, dia tawakal je pada Allah. Dan dia tak tahu pun anak-anak dia siapa. Dia tinggal, dia masuk ke laut, dia pergi mengembara. Kadang-kadang dia pergi jauh, rata-rata dia pergi. Lalu cukup je masa, maka menetahlah telur ini. Tak tahu sekalian, bila telur penyu ni naik ke atas, telur penyu ni pergi mana? Pergi ke laut. Dia tak pergi merayau ke bandar. Dia tak pergi melengok menara baru. Dia tak pergi naik jambatan Tanjung Lumpur baru. Dia tak pergi ke Maidin, Bandar Kuantan. Siapa yang ilhamkan dia pergi ke laut ini? Maka Allah ilhamkan dia. Padahal tak ada orang pun tunjuk dia. Signboard pun tak ada tulis. Kan? Ada orang cacak signboard situ. Bila penyu telur tulis, penyu sila ke laut. Tak ada. Tak payah tulis. Dia pandai je pergi ke laut. Siapa yang ilhamkan itu? Allah. Ya, hebatnya Allah ini. Kan pergi pandai aja dia pergi ke laut. Padahal mak dia pun tak ada. Tak mana-mana mak dia, tak kenal pun mak dia sampai sudah. Tapi itulah Allah Ta'ala jadikan, aturkan. Maka kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolok banding, demikian nyatalah kepada kamu sesungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa yang sempurna, ilmu yang luas dan bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan yang maha suci daripada serupa dengan makhluk. Jelas dan tak silap. Maka semua itu bukti menunjukkan Allah lah semua segalanya. Segala kejadian ini Allah lah yang mencipta, Allah yang mentadbir, Allah yang mengadakan, Allah menguruskan, Allah yang mengaturkan, Allah yang memerintah dan sebagainya. Kesimpulannya tak silap, sesungguhnya telah dapat diketahui daripada kaedah syariah dan perkhabaran anbiya bahawa adalah yang menjadikan atau mengadakan atau membaharu-baharukan alam ini ialah Allah Ta'ala. Kerana segala perbuatannya itulah menunjukkan bekas bagi segala sifatnya yang maha suci, dan tidaklah makhluk dapat mengetahui hakikatnya kerana segala makhluk sentiasa bersifat lemah dan kekurangan. Kan? Allah itulah yang maha sempurna, Allah itulah yang maha berkuasa, dan Allah itulah perbuatan yang memberi bekas, yang makhluk ni sama sekali tidak memberi bekas. Maka kita ni sentiasa dalam kekurangan. Ya, daripada asalnya tidak ada, kemudian tiada. Daripada asalnya lemah, kemudian kuat, akhirnya lemah, tua dan akhirnya mati. Maka kita ni sentiasa berada dalam keadaan lemah dan kekurangan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada malam ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Ini masuk kita dalam tajuk Ma'rifatullah. Sebelum kita masuk pada perbincangan ta'arif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Saya kira sekadar itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat bersama. Terima kasih kerana sudah hadir. Terima kasih kerana sudah mendengar. Mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan penyampaian saya. Allahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan majlis ilmu kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.